Salam sejahtera kepada Dr. Zaimur Arifudin Syukri bin Nordin. Dalam video pembentangan ini, kami akan membincangkan tentang inference, persepsi dan pengecaman serta masalah minda yang dipopularkan oleh Joshua Stolk untuk subjek KMK 2133 Falsafah Minda. Berikut merupakan ahli kumpulan yang akan membentangkan kertas pembincangan ini. Dilampirkan adalah isi kandungan untuk perbincangan dalam pembentangan ini. Sebagai pengenalan, kertas perbincangan ini akan mengkaji intuisi yang bertentangan di sebalik masalah pemikiran individu lain. Pada suatu sudut, kesedaran adalah fenomena manifestasi diri pada pandangan kendiri seseorang di mana subjektiviti adalah kepunyaan seseorang untuk setiap isu. Di sisi lain, berdasarkan tingkah laku mereka, bahawa walaupun ini melalui capaian objektif, yang lain adalah ejen yang sedar. Hasil penelitian berpendapat bahawa jika seseorang ingin memberikan gambaran yang tepat mengenai intersubjectivity dan hubungan antara pemikiran sendiri dan orang lain, seseorang mesti melihat tradisi yang selesa dengan paradoks. Pratya Bijna atau School of Recognition of the Tradition of Kashmir Saiva dan karya Utpaladeva dan Abhinavagupta khususnya memberi kita sumber daya untuk menyampaikan gambaran paradoks tersebut. Aspek pertama yang dikemukakan di dalam penulisan ini adalah kesimpulan dan proses mengatasi masalah pemikiran orang lain. Aspek kedua yang dikaji dalam makalah ini adalah persepsi dan isu menghilangkan masalah pemikiran orang lain. Aspek ketiga adalah paradoks intersubjectivity. Akhir sekali, pengiktirafan dan pemfokusan elemen tak semesti juga dibincangkan dalam perbincangan ini. Semua komponen dalam makalah ini menunjukkan bahawa terdapat pengertian terpusat dalam pengalaman subjektif. Semua komponen dalam makalah ini menunjukkan bahawa pengalaman subjektif mempunyai pengertian berpusat. Dalam pentafsiran aspek-aspek tersebut, kita mungkin mempertimbangkan interaksi kita dengan orang lain yang menjelaskan kepada kita bahawa orang lain bukan sekadar objek, bahawa orang lain seperti kita kerana mereka mempunyai pengalaman berbanding objek-objek biasa. Seterusnya, saya akan membahas tentang analisis. Namun begitu, biar saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Ros Amira binti Muhammad Nur, nombor matrik 71421. Di dalam analisis mempunyai 4 isi tertentu, iaitu kesimpulan dan mengatasi masalah pemikiran yang lain, persepsi dan mengelakkan masalah pemikiran yang lain, pencanggahan intersubjektif, dan pengiktirafan dan memandang serius asimetri. Untuk kesimpulan dan mengatasi masalah pemikiran yang lain, hal ini membincangkan soal masalah pemikiran yang lain. Banyak memperbahaskan bahawa ia dapat dikendali oleh setiap individu. Hislop tetap bertahan dengan pendirian mengenai masalah ini bahawa ia dapat dikendali. Namun begitu, ramai lagi yang masih membahas bahawa ia tidak dapat dikendali oleh mana-mana pihak. Seterusnya, persepsi dan mengelakkan masalah pemikiran yang lain. Bahagian ini lebih menceritakan masalah pemikiran dapat dilupakan. Memang benar masalah pemikiran dapat dilupakan, namun begitu untuk masalah pemikiran yang lain, akan ada masa kita tidak dapat melupakan perkara yang penting. Artikel ini membahaskan bagaimana mengelakkan masalah ini bukan dengan menafikan. Hislop tetap bertahan bahawa menafikan adalah salah satu cara untuk mengelakkan masalah pemikiran yang lain. Namun begitu, banyak lagi filosofi yang terkenal bercanggah dengan pendapat Hislop ini. Pencanggahan intersubjektif. Ini membahaskan pencanggahan dari cara berfikir subjektif dan intersubjektif. Ini menunjukkan transparansi kognisi intersubjektif seseorang. Akhir sekali, pengiktirafan dan memandang serius asimetri.
mula memandang serius terhadap perbahasan tentang dua konflik tidak dapat berpisah dari penjangkahan intersubjektif. Seseorang boleh sedar sambil melakukan tugasan tetapi tidak semestinya mencerminkan sikap pribadi seseorang tersebut. Menjadi lebih perhatian terhadap diri sendiri dan mengenali kepribadian sendiri. Seterusnya, saya akan memberikan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Salam sejahtera, nama saya Yakut Ling, nombor matrik ialah 71991. Akan teruskan membentangkan penilaian hujah tentang epistemologi. Epistemologi merupakan teori tentang ilmu pengetahuan dalam cabangan falsafah minda yang akan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Persoalan tentang epistemologi termasuk bagaimanakah kita tahu bahawa kita tahu, bagaimanakah pengetahuan itu dicapai, di manakah pengetahuan itu yang diperoleh berada-ada. Sebab untuk mempercayai kewujudan epistemologi adalah dapat membantu kita mengetahui perkara yang kita ingin ketahui, cara kita mengetahuinya, termasuk bagaimana kita dapat mengetahui apa yang sedia ada. Kekuatan epistemologi dapat memeliharakan amalan pemikiran kritis yang diterapkan untuk soalan dan pengetahuan dalam pemahaman. Ini dapat membantu manusia melaksanakan penafsiran yang tersendiri dan unik melalui pemahaman masing-masing. Dengan itu, sudut pandangan seseorang dapat diubah supaya melihat dunia dengan pandangan orang lain selain daripada pandangan diri sendiri. Kelemahan epistemologi adalah perbezaan pemahaman dan pandangan seseorang akan menjejaskan perspektifnya terhadap sesuatu perkara. Setakat ini, masing tidak ramai orang dapat mengubahkan perspektif diri sendiri dan orang lain kerana sahaja kita diri sendiri ingin mahu tukar. Penilaian hujah tentang konseptual. Konseptual adalah buah pemikiran seseorang atas kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Oleh itu, konseptual merupakan abstrak dari ciri-ciri dan sesuatu yang mempermudah komunikasi antara manusia serta yang memungkinkan manusia berfikir. Bahasa adalah alat untuk berfikir. Kegunaan konseptual untuk menjelaskan dan meramalkan. Terdapat dua kemungkinan yang terjadi apabila sebuah konseptual telah dikuasai oleh seseorang, iaitu seseorang dapat menggunakan konseptual tersebut untuk memecahkan masalah. Penguasaan konseptual memudahkan seseorang untuk mempelajari konsep-konsep yang lain. Menurut Burke, ada beberapa hal menyebabkan perbezaan konseptual seseorang. Perbezaan konseptual antara individu disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu pertama, pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan yang telah dimilikinya. Kedua, struktur pengetahuan yang telah terbentuk di dalam otaknya. Dan yang ketiga, perbezaan kemampuan dalam hal, iaitu menentukan apa yang diperhatikan waktu belajar, menentukan apa yang masuk ke otak, menafsirkan apa yang masuk ke otak, dan terakhir perbezaan apa yang disimpan di dalam otak. Menurut Thomas Nagel, menyatakan bahawa masalah fikiran lain yang menarik bukanlah masalah epistemologi, tetapi ia adalah masalah konseptual, iaitu bagaimana dia dapat memahami atribusi keadaan mental kepada orang lain. Banyak yang menganggap bahawa konseptual adalah masalah pertama yang akan dihadapi dalam hubungannya dengan yang lain. Yang lain akan pergi lebih jauh dan menyatakan bahawa apabila seseorang menangani masalah konseptual, tidak ada ruang untuk masalah epistemologi. Ini kerana cara berfikir dan bercakap tentang fikiran dapat diterap sejak awal pada orang lain. Bantahan pertama, inference dan masalah keadaan seseorang. Menurut Honderich, dia menerima baik pandangan Ayers dengan menyatakan bahawa kes seseorang membuktikan akan keadaan mereka sendiri kerana dapat menyedari akan setiap keadaan kesedaran orang lain, tetapi di dalam kes kesedaran seseorang tidak dapat dirasai atau dilalui oleh orang lain. Penolakan ini muncul secara semula jadi dari garis pemikiran yang menyebabkan kesimpulan bahawa keadaan fisiologi yang merupakan keadaan fizikal kritikal berkaitan dengan keadaan mental dan bukan dengan keadaan tingkah laku.
Stoll juga mengaku menarik idea untuk mengenal pasti di mana terdapat hubungan casual antara keadaan mental dan keadaan tingkah laku mesti ada hubungan dalam keadaan fisiologi, terutama ketika keadaan otak telah memasuki hubungan casual itu. Sekiranya tuntutan itu adalah benar, maka hubungan antara keadaan mental dan keadaan otak adalah penting. Yu juga menegaskan bahawa undang-undang casual yang menghubungkan kedua-dua keadaan tersebut dan yang mesti dibuat dalam kes sendiri sebelum berlaku kepada keadaan orang lain. Bantahan kedua adalah persepsi dalam masalah epistemologi. Perbezaan radikal antara penerimaan proses pengalaman sendiri dan proses kita ke pengalaman semua manusia lain menimbulkan masalah epistemologi. Manusia mempunyai perasaan langsung ketika berada dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, situasi yang biasa berlaku adalah ketika kita mengalami kesakitan yang teruk, melihat bunga matahari, berasa sedih, bimbang akan hari ini adalah hari apa, memakai wangian seperti minyak wangi dan menggaru badan ketika gatal. Kita semua mempunyai idea untuk mengetahui bahawa kita semua secara langsung berada dalam keadaan mental di mana kita berada, tetapi yang mengejutkan adalah kita tidak pernah mempunyai kesedaran yang jelas bahawa manusia lain berada dalam keadaan mental yang pelbagai keadaan. Masalah ini berlaku oleh asimetri yang jelas. Asimetri adalah perkara yang jelas ataupun tidak secara langsung dan membentuk asas pengetahuan tertentu dalam beberapa pengetahuan. Ini tidak dapat dibandingkan dalam pengetahuan tafsiran, perhatian, rasa dan juga bukan masalah yang terlihat jelas. Sebagai contoh, saya akan merindui dengan apa yang saya mahukan. Apa yang saya perlukan adalah kemampuan untuk memerhatikan keadaan mental seperti keadaan mental orang lain ataupun emosi orang lain. Pengalaman ini mesti dilampirkan sebagai jaminan level epistemologi. Barulah keadaan seperti keadaan saya sendiri. Dengan hal itu, secara tidak langsung, saya mempunyai kesedaran langsung bahawa saya dan orang lain mempunyai kelemahan. Sebagai kesimpulan, penolakan dari analogi adalah penyelesaian kritikal adalah bahawa hubungan antara tindakan dan keadaan mental bukan merupakan inferensi untuk jawapan terbaik dan juga inferensi induktif dalam bentuk apapun. Walaupun begitu, hal yang sama juga berkaitan dengan hubungan dan keterlibatan ketika perhubungan dengan behaviorism. Ini ditakrifkan sebagai kriteria yang ditetapkan dan konseptual antara hubungan keadaan mental dan tindakan. Seterusnya, bantahan tentang intersubjektif menekankan perspektif pengalaman orang pertama semasa dalam keadaan separuh sedar dan perlakuan yang dilakukan dalam keadaan bawah sedar bagi wujud perkongsian pertukaran pemikiran dan perasaan. Namun begitu, setiap komuniti mempunyai pemikiran dan pengalaman berbeza dengan social community yang lain. Oleh itu, kita tidak digalakkan menggunakan istilah pengalaman untuk menunjuk subjek sebagai subjektif, tetapi untuk menghilangkan pemikiran dualisme antara pengalaman dan dunia. Justeru, manusia hanya boleh mengetahui diri sendiri melalui persepsi dan introspeksi sendiri. Tiada cara untuk mengetahui pengalaman orang lain secara langsung. Menurut Winston, penjelasan penggunaan kata merujuk pengalaman peribadi masih wujud ketidakpastian, kerana tidak banyak bukti memberi penjelasan yang tepat terhadap penggunaan kata tersebut untuk merujuk orang lain dalam intersubjektif. Selain itu, Moskolo dan Halio juga menyatakan kita tidak dapat membuat keputusan atau kesimpulan secara langsung selepas melihat ekspresi wajah orang lain. Tapi kita boleh mencuba menggambarkan ciri-ciri wajah yang dinyatakan. Oleh itu, penyelidikan perkembangan tentang intersubjektif masih perlu dibincangkan lebih lanjut. Apa yang kami dapat simpulkan daripada kajian kami adalah, pertamanya,
Kesimpulan persepsi intersubjektif dan pengiktirafan merupakan satu proses yang melibatkan talian persendirian di antara minda dan badan seseorang serta pengalaman tersendiri. Hood juga pernah mengatakan dalam satu artikelnya pada 1997, diri sendiri adalah fokus kepada subjektiviti konsep diri, fungsi objek diri, pindahan objek diri, perubahan dalam gangguan dan perbaikan yang memberikan asas untuk mengajukan pemahaman tentang teori sistem intersubjektif. Kemudian, asimetri dalam penguasaan sesuatu pengalaman subjektif dipengaruhi oleh kepercayaan, keprihatinan dan autonomi sosiopolitik. Kita juga mendapati bahawa permasalahan minda yang dibincangkan memberi navigasi tentang kebarangkalian dan kepentingan dalam pengaruh kehidupan manusia. Terdapat beberapa penyelesaian yang diutarakan oleh ahli-ahli. Yang pertamanya adalah kognitif empati dalam terma psikologi yang menerangkan berdasarkan kognitif evolusi dan permasalahan minda. Keduanya, kita mempunyai rangkaian pengkomputeran dan komunikasi efektif, kecerdasan minda yang memberi penerangan yang progresif tentang proses pemikiran dan pemahaman seseorang. Itu saja yang kami dapat daripada kajian kami. Sekian, terima kasih.